Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bertemu kembali bersama saya Bang Basyah dalam channel Basyah Hebat Project. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau buatin video kayak biasanya, yaitu video reaction. Dan sebelum aku buatin videonya, alangkah baiknya buat kalian yang baru singgah ke channel aku, silahkan di subscribe dulu dan diaktifkan loncengnya. Dan buat kalian yang udah subscribe channel aku, jangan lupa ditonton juga ya. Dan kali ini aku mau buatin video reaction nih, yaitu video 10 pondan di Malaysia yang lagi viral. Pondan itu maksudnya bencong, kalau di Pak kita disebutin bencong. Yaitu lelaki berubah menjadi perempuan, disebut bencong kan. Oke. Dan kali ini aku terdapat video yaitu 10 pondan di Malaysia yang lagi viral, yang cantiknya itu kebangetan. Bisa dikatakan kalau kita nggak dengar suaranya, nggak bisa bedakan dari paras rupanya, kita bisa salah merayu. Kita pikir dia perempuan, tapi aslinya itu laki-laki. Oke, mana videonya? Sama-sama kita lihat. Oke, let's go. Maknya atau pondan sama ada yang sudah menjalani pembedahan, berpakaian atau berperwatakan seperti wanita termasuk dalam list Kak Ponti pada kali ini. Selamat datang ke channel Kak Ponti, dan hari ini kita akan mengira carta pondan viral beserta kisah viral masing-masing. Untuk carta kali ini, kita akan menyenaraikan individu bergelar maknya mengikut kisah viral masing-masing. Dan carta kali ini tak termasuk maknya dalam kategori BBNU, Insta Famous dan juga golongan lelaki lembut yang masih berpakaian lelaki. Di tangga nombor 10, Kajol Malaysia. Bagi anda yang berasal dari Pantai Timur, confirm anda kenal dengan Kajol Malaysia. Kajol ni famous dengan lagu Hindustan tapi menggunakan lirik bahasa Kelantan. Kajol atau nama sebenar Muhammad Hafiz Jeffrey memang sudah viral dari dulu dan lama aktif menyanyi di Kelantan. Cuma jadi viral sekitar tahun 2007 sehingga 2010 apabila video daripada album rakamannya dimuat naik di YouTube. Ini dah lama ya. Suaranya macam perempuan juga ya. Kajol mempunyai ramai peminat dan sibuk menghadiri undangan persembahan disebabkan kebolehannya menyanyi lagu wanita dengan baik. Lebih-lebih lagi menyerupai suara penyanyi wanita Hindi. Suaranya mirip perempuan juga. Pada tahun 2015, Kajol dijatuhkan hukuman penjara, sebulan dan denda RM1,000 atas kesalahan berpakaian seperti wanita di Kota Baru. Sebenarnya sejak 2010 lagi Kajol telah ditahan sebanyak 4 kali atas kesalahan yang sama. Dan terkini dikatakan Kajol dah pun kembali ke pangkat jalan dan insaf atas kesalahannya yang lalu. Sekarang dah jadi laki-laki lagi. Di tangga nombor 9, Ziana Zindua atau Baby Ziana. Beberapa tahun dahulu, kemunculan klon kepada penyanyi popular tanah air Ziana Zin menjadi viral di kaca TV. Dia yang dikenali dengan nama Ziana Zindua atau Baby Ziana selalu dilihat berada di mana sahaja artis itu berada, malah turut memberanikan diri mencuba nasib untuk menyertai sebuah rancangan reality hanya kerana juri pada ketika itu ialah Ziana Zin. Kak Maria, tunggu. Ana nak tahu kenapa kakak. Kenapa? Maria. Tujuh bekas semasa Ziana Zin menjadi juri. Mak, apa semua arti ni, Mak? Mengapa semua membenci Sazali? Ziana Zindua atau nama sebenar Nick Idea Azhar Wan Seman juga sering memuat naik video di Facebook miliknya khas untuk tatapan para peminat. Ziana Zindua juga menerima undangan dari stesen radio, berbagai produksi dan undangan show memandangkan popularitinya yang meningkat naik ketika itu. Kini Ziana Zindua mengejutkan netizen sekali lagi dengan perubahan imej mendadak beliau. Nick Idea Azhar sudah pun berhijrah dan kini sering berjubah putih dan berserban. Beliau juga sering berkongsi perihal agama di laman sosialnya sebagai pengajaran dan keinsafan buat semua. Jika sebelum ni kita bercerita tentang klon Ziana Zin, di tangga yang ke-8 kita bercerita tentang klon Datuk Seri Siti Nurhaliza.
Agak mirip juga ya. Suaranya pun agak mirip juga. Yang ini kondang tapi bencong. Sekitar tahun 2015, Hafizah bin viral Husin. di laman sosial tentang penyebaran kad pengenalan lelaki dengan wajah wanita. IUCT atau nama sebenar Hafizal Husin yang merupakan pemilik kad pengenalan tersebut memberikan respon dalam bentuk video dan merayu supaya menghentikan penyebaran gambar kad pengenalannya kerana mengganggunya untuk mencari rezeki. Oh, ya juga sih. Saya dan janganlah tunjukkan IC saya dan mengedit IC saya tu siapa macam tu sekali. Saya merayu sangat sebab saya nak cari rezeki yang halal. Dia juga mendakwa bahawa dia adalah hunsa, tetapi menurut pemerhatian netizen, IUCT bukanlah seorang hunsa kerana pernah menyertai pertandingan Ratu Maknyah dan menyertai kempen menuntut kesaksamaan hak kepada golongan maknyah. Dan untuk kerjaya kita, for us to develop ourselves and contribute what we can as a transgender, as a part of the community. Adakah IUCT golongan maknyah atau hunsa? Anda sendiri boleh menilainya. Di tangga yang ketujuh, Piona Lim. Piona Lim. Sekitar tahun 2015, video Biasa tutorial Piona Lim tudung itu, menggunakan t-shirt daripada Piona Lim tular di media Cina, sosial. Tutorial tudung menggunakan t-shirt sempena Hari Raya pada ketika itu mendapat pujian daripada Asli netizen Melayu dan ke terhibur atau dengan Cina? gelagat Piona menyebabkan populariti Piona melonjak naik. Kalau ada yang baju yang bucu-bucu macam ni memang cantik lah untuk digunakan nak tudung. Yang ni suara Lepas dia ni yang memang tangan pakai keluar kita tangan tahulah. tu. Korang Masih ikat je suara macam ni. ke suara lelaki-lelaki gitu. Piona Lim atau nama sebenar Muhammad Syafi'i mendapat ilham nama Piona daripada salah seorang nama ahli kumpulan Girls' Generation, Yuna, kerana terlalu dia ambil meminati dari- selebriti Korea tersebut. Dia ambil dari nama Sehingga itu, kini Piona masih aktif di Instagram, Facebook dan juga YouTube miliknya. Di tangga yang keenam, Mok K. Mok K. Mok K merupakan sahabat Nur Sajat baik dan dikeluarkan. juga pembantu peribadi Nur Sajat. Setiap kali kontroversi melanda Nur Sajat, sedikit sebanyak Mok K turut menerima tempias. Ogos lalu, pihak CPF turut Ini bertindak yang- mengambil keterangan dari beberapa pekerja yang di Sajat premis itu, ya. termasuk Nur Sajat selaku pengarah syarikat berkenaan. Mok K juga menimbulkan pelbagai reaksi daripada netizen apabila dia memuat naik videonya dengan jari yang biru akibat mengenakan cincin yang terlalu ketat semasa mempromosikan barang kemas Nur Sajat Gold. Punya berat cincin ni 7.57. Dah Dia nampak punya biru, diameter kelilik saiz dia 19 cm. Okey. Selain itu, Mok K juga tampil membidas kecaman netizen tentang pemakaian telekong semasa dia dan Nur Sajat mengerjakan umrah. Raudah syurga, taman syurga kalau kat Raudah tu, tapi sebenarnya tempat tinggal Rasulullah Yang dengan dia Aisyah buat kan. jadi Di tangga test yang di kelima, Malaysia kan. Aizat Abdul Razak. Mula berpakaian wanita sejak beberapa tahun lepas, Aizat juga merupakan seorang jurusolek dan juga insta famous. Sekitar tahun 2018, tular di media sosial panggilan video lucah yang didakwa milik pelakon Syafiq Kyle bersama seorang wanita bernama Mira. Segelintir pihak menuduh Aizat merupakan wanita bernama Mira dalam video tersebut kerana dia memuat naik gambar suntingan bersama Syafiq. Aizat sekeras-kerasnya menafikan dakwaan tersebut dan memohon agar netizen berhenti membuat fitnah ke atasnya. Aizat juga dikenali kerana berperwatakan kelakar dan mempunyai sebanyak 287,000 pengikut di Instagram. Banyak juga Kak Mel, are you sure? Aku tak puas hati tau. Mesti ada dalang. Di tangga yang keempat, Viviana Abdullah. Bagi anda yang mempunyai akaun Instagram, sudah tentu anda tahu mengenai Viviana Abdullah. Beliau merupakan personaliti yang dah lama menceburkan diri dalam bidang pengacaraan majlis bertaraf VIP. Sesi live di Instagram Kak V atau nama sebenar beliau Wan Marzuki Wan Daud kerap menjadi viral kerana ulasan beliau yang bernas dalam nada sindiran serta diselitkan dengan unsur humor menyebabkan beliau mempunyai 215,000 pengikut di Instagram. Adik, nanti adik DM akak akan bagi top up-nya. Yang ni suaranya masih ke lelaki-lelaki lagi. Sampai akak keluar air, kita tahu baru juga. akak boleh bagi RM5. Penat adik minta RM5, adik kena puaskan akak dulu. Akak sampai akak keluar. Bukan RM5, RM50 akak bank in ke adik. Di tangga yang ketiga, Riz Ulala. Sekitar tahun 2017, video Riz Ulala mula tular kerana ramai netizen menganggap bahawa Riz Ulala lebih cantik daripada Nur Sajat. Daripada video live di Instagram, Riz Ulala jujur mengatakan bahawa dia seorang lelaki dan sudah menjalani pembedahan di Thailand. Assalamualaikum sis. Thank you. Jadi kebangetan.
Makan jamu apa? Saya bukan perempuan sis nak makan jamu. Itu operation. Selepas itu ada beberapa video Riz Ulala yang tular. Contohnya video Riz Ulala atau nama sebenar Ahmad Mukris menampakkan payudara di kawasan terbuka. Video tersebut memang mendapat kecaman daripada netizen dan Riz Ulala memohon maaf kerana tidak sengaja untuk mempamerkan payudaranya dalam video tersebut. Kecantikan Riz Ulala memang tak dapat dinafikan dan dia mempunyai 331,000 pengikut di Instagram. Di tangga yang kedua, Safi Ilyas. Safi Ilyas merupakan seorang model dan juga ahli perniagaan. Sebelum menggunakan nama Safi Ilyas, dia dikenali dengan beberapa nama seperti Colin Chayang, Sofia Putih dan Sofia Ilyas. Banyaknya nama dia. Saya menghadiri kelas catwalk sama Anuh Putrajaya. Jadi harapan untuk menjadi seorang model adalah menjadi seorang model yang terkenal, menjadi contoh kepada masyarakat. Sekitar tahun 2012, Sofia Putih menggegarkan warga netizen dengan penularan gambar panas bersama model Ali Akbar. Gambar separuh bogel tersebut mendapat kecaman kerana kedua-dua model beragama Islam. Sekitar tahun 2016 pula, Sofia Ilyas viral di laman sosial apabila membeli 5 biji kereta mewah secara cash hasil daripada perniagaan kosmetik yang dijalankan. Kisah viral tersebut mendapat pujian dan menjadi inspirasi warga netizen yang ingin menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Dan yang paling menjadi sebutan ramai ialah kes penghijrahan Sofia Ilyas kepada Safi Ilyas atau nama sebenar beliau Safiuddin bin Ilyas pada tahun 2016. Oh, ini sudah jadi laki-laki lagi ya. Dia juga sanggup membuang silikon di payudaranya kerana betul-betul telah insaf. Penghijrahannya telah mendapat sokongan seluruh rakyat Malaysia dan dia sering muncul di kaca TV dan akhbar tempatan. Nak solat Jumaat tak boleh sebab ni lah kita macam ni kan, nak pergi masjid nak solat Jumaat susah kan. So dia suami nak buang. Secara tak langsung membantu mempromosikan produk jenamanya sendiri iaitu Perlaking. Hasil daripada penularan kisah penghijrahan beliau, jualan Perlaking mengaut keuntungan berjuta-juta ringgit. Tak lama kemudian, Safi sudah kurang muncul di halayak ramai dan juga media sosial sehinggalah ada warga netizen yang terserempak dengan Safi Ilyas dengan berpakaian wanita. Safi cuba mengelak daripada dakwaan tersebut dan akhirnya mengaku bahawa dia sudah kembali menjadi maknya. Tindakan Safi mendapat kecaman netizen dan dituduh sebagai penunggang agama kerana menggunakan kisah penghijrahannya untuk menarik perhatian rakyat Malaysia dan secara tak langsung membantu melariskan perniagaannya. Oh gitu. Sebelum beralih kepada carta di tangga pertama, di sini akak sertakan beberapa makna yang tak kurang popular di Malaysia. Dan apa benda yang sama kat dalam ni? Pondan wajib ada dalam handbag. Ini kurang popular. Di tangga yang pertama, Nur Sajat. Nur Sajat atau nama sebenar Muhammad Sajat bin Kamaruzzaman merupakan model, ratu cantik maknya, showgirl dan juga ahli perniagaan yang berjaya. Sebelum ini dia dikenali dengan nama Nur Sajat Faris yang diambil daripada nama teman lelakinya ketika itu iaitu Faris. Number 7, my name is Nur Sajat Faris, representing Malaysia. Sajat sering mencetuskan kontroversi dengan video daripada laman sosial milik peribadinya. Kontroversi yang dicetuskan sedikit sebanyak membantu perniagaan Nur Sajat untuk berkembang lebih maju. I tak layan you, I tak layan DM you. Lepas tu you kacau hidup I. I know you kata I saja nak menganjing-anjingkan I. Apa masalah you? You ingat, I tahulah ini tahu. Nur Sajat yang juga sahabat baik Dato' Alif Shukri merakamkan beberapa buah lagu yang mendapat kecaman netizen kerana dikatakan merosakkan seni suara tanah air. Nur Sajat juga sering tular dengan kisah cintanya dan juga teman lelaki yang silih berganti. Baby, okay, say. Baby. Baby, I love you. I love baby. Manjanya. Antara kontroversi yang mendapat perhatian seluruh Malaysia ialah apabila Nur Sajat seboleh-bolehnya mendakwa bahawa dirinya ialah seorang hunsa dan berhak untuk memilih untuk menjadi perempuan walaupun telah mendapat kepastian daripada saudara mara dan rakan sekolahnya dahulu bahawa dia memang seorang lelaki. Surat, apa semua bagai. Kalau betul-betul lah Jackie nak membantu Sajat mengeluarkan secara official dengan siapa Sajat perlu pergi. Dengan siapa patut Sajat ada surat. Sajat tak nak pergi, tiba-tiba kita terlopong je nak pergi ke jabatan tu. Jabatan ni tanpa ada surat secara official. Sajat, 26 tahun, mengaku dirinya seorang maknya dan telah lama menjalani kehidupan songsang ini. Baginya,
Tiada segan silu, jauh sekali menyembunyikan identitinya sebagai maknya yang telah mengharungi transformasi dalam. Kontroversi yang paling hangat ialah apabila Nur Sajat bersama 2 orang lagi rakannya yang juga merupakan maknya mengerjakan umrah dengan memakai telekung dan memasuki ruang ibadah kaum wanita. Kontroversi ini paling mendapat kecaman kerana dikatakan Nur Sajat sudah melampaui batas dan menghina kesucian agama Islam. Kes ini juga tular sehingga ke peringkat antarabangsa. Gitu ya, sampai ke umrah gitu ya. Alhamdulillah. Tengok keadaan waktu malam. Suaranya pun enggak seperti suara perempuan. Adakah anda setuju dengan carta yang Kak Punti senaraikan? Itulah 10 pondan ataupun 10 bencong yang ada di Malaysia yang viral. Yang viral ini maksudnya yang terkenal di Malaysia. Sampai masuk ke TV dan radio gitu kan. Tapi ada yang pondan di Malaysia ni, aku sendiri juga. Aku sendiri pernah lihat pondan di Malaysia. Aku pikir original perempuan. Tahu-tahunya itu pondan. Kalau kalian ke Malaysia ataupun ke Thailand gitu, yang sekali kalian tergoda dengan pondan, karena cantiknya pondan itu mengalahkan wanita tulen, wanita asli. Oke, cukup di sini aja video kita kali ini. Dan ada kata-kataku yang salah, ada kata-kataku yang kurang sopan, mungkin ada reaksi aku yang kurang baik. Aku minta maaf karena aku juga manusia yang penuh dengan kesilapan. Oke, lebih dan kurang lebih aku minta maaf. Assalamualaikum.